Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya ingin memaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan iaitu PKPD ke-7 di kawasan Selayang Baru Gombak, Selangor tamat pada hari ini. Dan KKM telah pun melakukan saringan ke atas semua penduduk yang terlibat. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah Zon C, iaitu Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Yang keduanya Zon D, kawasan Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru. Yang ketiga Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru. Dan juga Zon F, Blok A, B dan C, Selayang Makmur. Semuanya di Gombak, Selangor. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 67,617 pemeriksaan pada hari semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,466 pasaraya, 4,519 restoran dan 1,129 kilang serta 4,655 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,170 terminal pengangkutan darat, 199 terminal pengangkutan air dan 85 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force juga telah memeriksa sebanyak 28,349 buah kenderaan persendirian dan 2,320 kenderaan awam. Yang turut diperiksa adalah 2,404 pasar awam, 3,563 tempat ibadah, 1,622 tempat riadah dan 289 tapak binaan. Sebanyak 3,288 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,060 anggota yang turut disertai oleh anggota daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahli-Ehwal Pengguna ataupun KPDN HEP. PDRM juga telah mengadakan sekatan jalan raya rentas negeri di seluruh negara. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini bahawa pihak PDRM telah pun mula mengambil tindakan tegas kepada mereka yang engkar dan tidak patuh kepada SOP ataupun peraturan di bawah PKP ini. Dan semalam pihak polis telah menahan seramai 44 individu yang melanggar kesalahan di bawah SOP peraturan di bawah Akta 342. Bermula dengan seorang, disusuli dengan 10 orang hari kemarinnya dan semalam bertambah menjadi 44 orang. Bermakna pihak kerajaan serius di dalam memastikan kepatuhan kepada SOP dan peraturan di bawah Akta 342 ini. Mereka yang ditahan selama ini boleh di compound sebanyak RM1,000 ataupun boleh dihadapkan ke mahkamah. Ini terserah kepada pihak polis untuk membuat
kertas siasatan. Kalau dikemukakan kertas siasatan kepada pihak Jabatan Peguam Negara, mereka ini boleh dihadapkan ke mahkamah. Dan akhirnya mereka tertakluk kepada undang-undang, iaitu denda RM1,000 maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi sebab itulah saya memohon kepada rakyat di seluruh negara, tolong patuhi setiap arahan dan SOP serta peraturan yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan bagi mengelakkan tindakan undang-undang terhadap mereka. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac mereka telah melakukan 6,308 operasi sanitasi, termasuk di 78 zon kuning dan merah, dan sebanyak 9,952 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Sebanyak 3,375 bangunan kerajaan, 2,165 tempat awam, 2,517 pusat perniagaan, 1,550 kawasan perumahan termasuk PPR dan 345 pasaraya telah disanitasi. Semalam, sebanyak 116 operasi sanitasi yang meliputi 34 zon merah dan kuning di 11 buah negeri, termasuk 26 operasi di Johor, 22 operasi di Perak dan 19 operasi di Sarawak. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga 8 pagi 15 Mei, sebanyak 231 pusat kuarantin telah beroperasi, iaitu sama seperti hari sebelumnya, yang mana 12,949 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Seramai 35,258 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sehingga hari ini, seramai 27,568 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Saya ingin melaporkan mengenai barang keperluan asas. Semalam, penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis bekalan di 1,020 premis perniagaan, termasuk 799 peruncit, 190 pemborong dan 31 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan secara berterusan dan mudah diperolehi. Sejumlah 2,920 aduan harga dan bekalan telah direkodkan untuk tindakan bahagian penguatkuasa melalui sistem e-aduan. Tindakan akan diambil jika didapati mana-mana peniaga, sama ada peringkat pengeluar, pengilang, pemborong atau peruncit yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga secara mendadak. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya memberikan laporan kepada KPDN HEP jika terdapat kenaikan harga barang secara mendadak. Mengenai kecukupan barangan keperluan, saya sekali lagi menasihatkan orang ramai supaya tidak bimbang, kerana di bulan Ramadan ini insya-Allah bekalan makanan mencukupi. Pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga telah melakukan 1,709 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPB ini mulai daripada semalam. Pemeriksaan KPDN HEP mendapati 1,406 premis
mematuhi SOP yang ditetapkan, manakala sebanyak 185 premis telah diberi nasihat dan 18 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Jadi kerajaan sekali lagi ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri, terutamanya sewaktu aktiviti membeli barangan keperluan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong janganlah membawa anak-anak kecil serta warga emas sewaktu kita keluar untuk membeli barangan keperluan, makanan atau apa saja, kerana risikonya terhadap anak-anak dan warga emas ni begitu tinggi sekali. Jadi cuba elakkan perkara ini berlaku bagi memastikan keluarga kita selamat daripada jangkitan COVID-19 ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Seperti biasa seruan saya, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syamsiah bernama. Ada laporan mengatakan pasar Jalan Pudu dan sekitarnya dikenakan PKPD. Adakah ia benar? Terima kasih Datuk Seri. Tidak benar. Ya, tidak. Seperti saya kata, ada keadaan tertentu yang kita hanya membuat kawalan secara administratif. Belum lagi PKPD total lockdown, iaitu tidak dibenarkan keluar masuk dan sebagainya. Jadi mungkin kita letak kawalan, tapi masih lagi mereka dibenarkan untuk membeli makanan dan sebagainya. Biasanya bagi penduduk di kawasan tersebut, kita buat saringan setiap individu yang ada di kawasan yang kita membuat kawalan secara pentadbiran tadi. Tapi ini berbeza dengan PKPD yang kita buat total lockdown, tutup sepenuhnya dan mereka tak boleh keluar masuk, dan barang makanan pun akan dihantar oleh pihak kerajaan. Itu beza dia. Tapi saringan kita lakukan supaya memastikan kita nak tahu adakah ada yang positif atau tidak. Kerana yang positif terus kita asingkan, kita terus hantar ke hospital dan sebagainya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Hafid daripada Bernama. Saya mempunyai dua soalan. Seperti yang Datuk Seri katakan bahawa PDRM telah membuat sekatan jalan raya di seluruh negara, bagaimana pihak berkuasa memastikan bahawa SOP larangan rentas negeri benar-benar dipatuhi sepenuhnya? Ini berikutan terdapat warganet yang menceritakan pengalaman mereka yang merentas negeri secara curi-curi balik kampung, dan mereka menyatakan tidak mengalami sebarang sekatan jalan raya di Plaza Tol. Soalan kedua saya adalah, Datuk Seri, adakah pasukan Task Force PDRM ditempatkan di masjid atau surau terpilih untuk memastikan SOP solat Jumaat dan solat berjemaah dipatuhi? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekatan jalan raya di tol mula dilaksanakan bagi mengelakkan rentas negeri. Dan seperti saya katakan, rentas negeri yang dibenarkan baru-baru ini hanya 4 hari saja melalui apps Gerak Malaysia. Selepas itu balik kepada normal, iaitu tidak boleh melakukan rentas negeri kecuali dengan kebenaran polis. Maknanya sesiapa yang rentas negeri tanpa kebenaran polis tentu saja akan diambil tindakan oleh pihak polis. Yang rentas negeri tanpa kebenaran ini boleh dihukum di bawah Akta 342. Pihak polis masih boleh terus mengkompaun mereka ataupun membawa mereka ke mahkamah untuk dihadapkan ke mahkamah dan dihukum oleh mahkamah. Jadi yang curi-curi itu saya tak tahu betul ke tidak, kadang-kadang provokasi saja. Dan kalau boleh, kalau betul mereka curi-curi, ambil gambar mereka lah. Macam dulu ada pernah yang selfie tu, silakan. Pihak polis pasti cari mereka. Jadi tak boleh. Sekarang ni tak boleh, jadi tetap tidak boleh
kecuali ada kebenaran polis. Okey? Ada satu soalan kan? Soalan kedua, adakah pasukan task force PDRM ditempatkan di masjid untuk memastikan Hari ini baru bermula kebenaran untuk bersemayang Jumaat berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun di bawah Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam dan sebagainya. Oleh kerana hari ini hari pertama, kita akan dengar laporan daripada Menteri Agama dulu. Apakah status atau perkara yang berlaku di masjid seluruh negara. Bukan seluruh negara, setengah negeri masih belum lagi. Terutamanya wilayah. Hari ini dah dibenarkan, kita akan cek. Kita akan dengar laporan daripada Yang Berhormat Menteri. Jika terdapat ketidakpatuhan, mungkin kita terpaksa meletakkan pihak polis ataupun mana-mana anggota beruniform untuk memastikan pematuhan itu dapat dilaksanakan. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, Aisyah dari Bernama. Semalam Datuk Seri memaklumkan weekend husband and wife boleh membuat pergerakan rentas negeri. Bagaimana pula untuk mereka yang bujang terutamanya dalam musim perayaan ini? Adakah kerajaan akan mempertimbangkan agar mereka dapat bergerak rentas negeri untuk pulang ke kampung? Terima kasih. Yang bujang ni rindu kat siapa ni? Ya. Kita benarkan keluarga yang terpisah itu dari segi kemanusiaan kita. Yang kita faham. Anak yang dah hampir 2 bulan tak berjumpa dengan ibu bapa mereka, ibu atau bapa mereka akibat daripada peraturan kita untuk tidak membenarkan rentas negeri itu, rentas sempadan negeri. Jadi rentas sempadan negeri ini diteruskan seperti saya kata tadi, jawab tadi, masih diteruskan. Jadi selagi tidak ada pengecualian kepada sesiapa, maka mereka masih tertakluk kepada peraturan yang tidak membenarkan rentas negeri walaupun orang bujang. Saya tahu ramai orang bujang beritahu dia pun dah rindu kat mak dia. Sabar sikit, sabar dulu, insya-Allah. Kalau sampai masanya, kalau ada kelonggaran, kita longgarlah. Tapi setakat hari ini tidak ada kelonggaran lagi. Jadi mereka mestilah patuh kepada peraturan yang sedang dilaksanakan hari ini. Okey. Datuk Seri Farhana dari RTM. Semalam KKMM ada keluarkan statement untuk bincangkan cadangan SOP aktiviti penggambaran dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan mengenai kebenaran tersebut. Ya, memang dalam mesyuarat kemarin, hari Selasa, ada KKMM membentangkan mengenai cadangan untuk membenarkan aktiviti perfilman penggambaran. Tambah ada drama untuk pengiklanan, movie dan sebagainya. Kita telah mendengar pandangan tersebut dan kita belum lagi memutuskan untuk memberikan kebenaran. Sebab banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita lihat. Dari segi lakonan, biasanya mungkin akan berlaku kes yang tidak ada penjarakan sosial sewaktu penggambaran. Ya, jadi kita, dan penggambaran bukan melibatkan pelakon saja, tetapi melibatkan kru yang ramai dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kata kita hold dulu. Mungkin selepas raya nanti kita boleh mempertimbangkan semula, tapi setakat ini kita kata kita belum membuat sebarang keputusan. Kita kaji secara lebih detail lagi. Kita nak dapat pandangan daripada Kementerian Kesihatan dulu, boleh atau tidak dan sebagainya. Ya, InsyaAllah kita akan lihat perkara ini. Sebab kita tahu ramai di kalangan warga yang berkaitan dengan filem, industri perfilman dan sebagainya juga menghadapi masalah dari segi pendapatan dan sebagainya. Kita akan lihat perkara ini. Ya. Datuk Seri, semalam kerajaan membenarkan solat jemaah di masjid. Bagaimana pula kebenaran untuk tempat ibadat lain? Ya. Ya, kita berbincang perkara ini kerana agama lain juga dihalang dari segi
dari segi melakukan ibadah mereka secara berkumpulan di tempat ibadah mereka. Kalau waktu masjid tidak dibenarkan, gereja juga tidak dibenarkan, kuil-kuil Hindu juga tidak dibenarkan beroperasi dan sebagainya. Oleh kerana sudah ada kelonggaran sedikit untuk masjid, jadi mereka juga memohon supaya mereka juga diberi kelonggaran dan mengikut SOP yang ditetapkan. Menteri Perpaduan diarahkan oleh Kabinet untuk melihat perkara ini dan berbincang dengan kepimpinan 5 agama yang terbesar yang besar di Malaysia ini. 5 agama yang terbesar of course lah Islam, tapi yang lain agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, Sikh dan juga Taoism. Jadi Menteri Perpaduan akan berbincang dengan wakil-wakil mereka dan saya difahamkan Menteri Perpaduan sama ada membentangkan cadangan mereka pada hari Sabtu, hari besok di dalam mesyuarat khas menteri-menteri ataupun selawat-lawatnya hari Selasa depan. Dan selepas itu kita akan membuat keputusan. Ya. Datuk Seri, satu, berkenaan dengan kebenaran untuk masjid dibuka. Kalau masjid tu tak nak buka, adakah itu dibenarkan? Keduanya, tadi ada rakan-rakan wartawan yang buat pemantauan di beberapa buah masjid di wilayah Persekutuan. Ada jemaah yang sembahyang di perkarangan masjid. Sekiranya perkara ini berterusan, macam Datuk Seri katakan sebelum ini, bersediakah kerajaan untuk menarik balik kebenaran solat jemaah di masjid? Terima kasih. Menarik balik? Ya. Okey, hari ini adalah hari, sebab tu saya kata hari pertama tadi. Kita belum mendapatkan laporan secara detail daripada Menteri Agama. Ya. Dan SOP telah pun dikeluarkan. Apabila keputusan SOP itu kita persetujui, bermaknanya ianya melalui yang pertamanya muzakarah telah pun mempersetujui SOP tersebut. Yang kedua, kalau untuk negeri yang tiada raja, tiada sultan, ianya dipersembahkan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong seperti Wilayah Persekutuan, disembahkan dan dipersetujui. Maknanya SOP itu telah pun mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, dan Pertuan Agong. Dan kalau negeri dipersembahkan kepada sultan di negeri-negeri, kerana di negeri yang beraja, agama, ketua agamanya adalah pihak sultan dan ataupun raja negeri yang berkaitan. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya untuk mengubah SOP. Kalau SOP kata 30 di dalam masjid, 3 hingga 30, tak bolehlah tambah menjadi 60 untuk bersemayang di luar masjid dan sebagainya. Walaupun keputusannya adalah terletak kepada Menteri Agama. Sebab itu saya kata kita akan dapatkan laporan terlebih dahulu daripada Menteri Agama melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku pada hari ini. Dan saya berkemungkinan saya tak nak beri jaminan kerana ini di bawah Menteri Agama. Berkemungkinan kalau walaupun baru dibuka, telah pun banyak kawasan yang melanggar SOP, tidak mustahil kalau perkara yang dibenarkan ditarik balik. Tidak mustahil, tapi Menteri Agama akan memaklumkan dulu tentang perkembangan. Mungkin kalau ada isolated cases, 1 atau 2 kes, mungkin perkara itu akan dinasihatkan kepada masjid yang berkaitan supaya mematuhi SOP yang dikeluarkan. Tidaklah untuk kita menarik semua kelulusan kita bagi masjid-masjid yang patuh kepada SOP yang kita keluarkan. Jadi berbagai-bagai kemungkinan boleh berlaku. Jadi insya-Allah kita akan dapatkan laporan daripada Menteri Agama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.